Allah Subhanahu wa taala. Bab penguasaan Allah. Kalau buku yang sama dengan saya, muka surat 86. Buku yang sama dengan saya ni, muka surat 86. Kalau ada apa orang kata buku-buku lain muka surat berapa cetakan lain. Kalau yang cetakan sama dengan saya, muka surat 86. Hadis yang kelima. Buku-buku lain mungkin muka surat berbeza, tapi ambil hadis yang kelima dalam bab pengawasan Allah. Oh, Kak Rahayu muka surat 129. Okey, adik kita baca hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuan Allah ialah mencegah orang mengerjakan apa-apa yang telah diharamkan. Kecemburuan Allah apabila seseorang melakukan perkara yang Allah larang. Kita baca sedikit penjelasan kat bawah ni. Kerana itulah Allah tidak menerima perkongsian dalam tiap amal hamba-Nya. Kerana sifat cemburu itu biasanya menyebabkan seorang itu berhati-hati menjaga jangan sampai terlanggar kehormatannya. Hanya sahaja berbeza cemburu seorang hamba dengan cemburu Allah. Cemburu seorang hamba berdasarkan hawa nafsu dan perasaan. Tetapi Allah berdasarkan rahmat dan belas kasihan kepada hamba-Nya. Ustaz, Allah cemburu. Macam mana Ustaz? Ini bahasa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahamkan kita. Bila kita cemburu, okey, seorang isteri, apa yang dia cemburu kalau berlaku pada suami dia? Dia cemburu, dia tengok apa? Cuba tulis dekat ruangan chat tu. Taknya dia makan. Selera nampak Kak Rahayu makan. Okey, Kak Ros Aniza kata, ramai peminat perempuan. Kak Rahayu kata tengok perempuan cantik. Siapa? Seorang perempuan, seorang isteri, dia tengok perempuan cantik, dia jadi cemburu. Ataupun bila suami dia tengok perempuan cantik. Seorang suami, apa keadaan yang dia rasa cemburu tengok pada isteri dia? Cemburu tak? Suami-suami cemburu tak kat isteri? Saya nak tanya petang ni. Ni penting sekarang ni. Antara suami dengan isteri, siapa yang cemburunya lebih? Ataupun saya bukan nak tanya tu. Bukan nak tanya tu. Saya nak tanya, siapa yang sepatutnya cemburu lebih? Kan. Siapa yang selayaknya cemburu lebih? Suami ke isteri? Yang sepatutnya kuat cemburu. Yang sepatutnya, yang selayaknya. Siapa yang selayaknya? Yang sepatutnya cemburu dia lebih. Mau jawab suami. Suami. Kak Khairah kata sepatutnya suami. Kak Syahri Khiriyah kata tak sepatutnya cemburu. Yang sepatutnya cemburu lebih, siapa? Suami ke isteri? Ada kata isteri, ada kata suami. Patutnya kaum perempuan lah Ustaz, tapi saya tak sangatlah ikut keadaan.
Dia sebenarnya yang selayak, yang semestinya cemburu lebih adalah para suami. Suami kena cemburu. Tapi kena faham elok-elok. Bukan maksud saya sampai isteri itu tak boleh berurusan. Bukan saya kata, oh, okey, ustaz kata suami kena cemburu. Bukan dengan maksud sampai isteri tak boleh berurusan langsung. Tak boleh pergi kerja, tak boleh beli barang. Grab food hantar makanan pun tak boleh. Nak terima kasih pun tak boleh. Itu melampau. Itu melampau. Sebab tu kita kena faham, ada cemburu yang dipuji bahkan digalakkan oleh syarak. Cemburu. Para suami mesti cemburu. Isterinya outstation dengan bos 2 orang. Bos kata saya nak pergi meeting, ambil flight ke Kota Kinabalu dari Kuala Lumpur. Okey, awak PA saya. PA bos tu isteri kita. Mesti cemburu. Isteri kita duduk bersembang dengan orang. Isteri kita salesman, saleswoman. Isteri kita buat marketing. Nak buat marketing tu duduk gedik-gedik, 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 gedik-gedik. Suami kena cemburu. Suami kata tak apa, baru sale banyak. Dia duduk meniaga, suami susun barang kat belakang. Isteri lah duduk gedik dengan customer. Suami mesti cemburu. Yang berlaku banyak, isteri yang cemburu lebih. Yang berlaku isteri cemburu. Dan itu tak salah. Maksudnya, itu tanda dia sayang kat suami dia. Tapi kalau cemburu sampai hilang percaya, cemburu sampai tak boleh buat kerja, ini janganlah. Okey. Jadi, kita balik pada asas perbincangan kita. Memang, saya setuju dengan apa yang Kak Ros Aniza tulis, cemburu tanda sayang. Betul. Yang kedua, kena uruskan cemburu itu dengan baik, jangan melampau sehingga tak boleh nak buat urusan. Dan yang paling penting, cemburu kita biarlah cemburu berdasarkan agama. Seorang lelaki dia duduk tengok isteri dia duduk cakap dengan orang lelaki lain, lepas tu bergurau pula. Suami kena cemburu, itu betul. Betul. Awak janganlah lebih-lebih sangat. Awak ada urusan, teruskanlah urusan. Tapi jagalah, biar awak nak communicate, interaksi. Urusan je lah, jangan lebih-lebih. Suami cemburu, itu suami yang bagus. Tapi jangan sampai tak boleh buat kerja langsung. Buat kerja awak. Setuju tak petani apa ni ustaz tiba-tiba tajuk cemburu je petani. Sebab hadis Nabi SAW menyebut Allah juga cemburu. Allah juga cemburu. Okey, kalau kita seorang suami cemburu bila isteri duduk bersembang, bergurau, bercokek dengan lelaki lain, kita cemburu. Kalau seorang isteri, dia cemburu tengok suami dia, orang perempuan lain, orang perempuan seksi, duduk bergedik, bergurau dengan suami dia, cemburu tak? Kita tanya para isteri, suami dia kat office, oh yang ni pakai seksi, yang ni duduk bergurau, hey you, isteri cemburu tak? Cemburu ustaz. Okey. Kita cemburu bila gitu keadaan suami kita. Suami cemburu bila begitu keadaan isteri kita. Allah cemburu apabila seseorang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Bila orang buat perkara yang diharamkan, Allah Ta'ala dah haramkan, kamu buat juga. Ini menyebabkan Allah cemburu. Allah tak suka dengan perbuatan tersebut. Jadi, ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Cemburu Allah apabila seseorang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan hadis ini nak bagi tahu kaitan dengan bab pengawasan. Kita tahu dah suami kita ni jenis cemburu. Laki aku ni tak boleh aku cakap lebih-lebih dengan orang lelaki lain. Apa tindakan kita? Kita akan berhati-hati. Suami kita, kita akan jaga. Begitu juga dengan seorang suami, dia tahu isteri dia cemburu. Bila isteri dia ada, dia akan jaga. Dia akan pengawasan.
Jadi manusia bila tahu Allah cemburu, manusia akan jaga. All the time. Di mana saja dia berada, bila masa sekalipun, dia tahu Allah cemburu. Kalau dia buat perkara yang Allah larang, jadi dia akan jaga. Dia tak buat, tak boleh ni. Kalau aku bini aku marah cemburu, aku tak buat ni. Aku kalau laki aku marah, ni aku tak nak buat, aku jaga-jaga. Sekarang kita faham bahawa Allah cemburu. Kalau kita buat perkara yang diharamkan oleh Allah, jadi menyebabkan kita hati-hati, aku tak boleh buat ni. Gitu. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ni panjang sikit. Hadis yang ke-6 ini adalah satu kisah. Kisah yang sangat menarik. Kisah ni menarik ni. Panjang tak? Panjang tak hadis yang benar? Berapa line? Cuba tengok terjemahan. Berapa line? Berapa line? 2 line je Ustaz. Okey. 2 line Okey. Ni kisah. Kisah saya kena terjemahan direct. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah kata, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat. Nabi Muhammad cerita kisah. Kita sebut dah berkali-kali bahawa kitab Riyadhus Salihin, metodologi Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi buat kitab ni dimulakan setiap bab dengan ayat Quran, kemudian dengan hadis-hadis yang sahih, kemudian dengan kisah yang daripada hadis juga. Ni salah satu kisah. Tapi kisah ini sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bercerita kepada para sahabat. Apa ceritanya? Kata Rasulullah, once upon a time, satu ketika dahulu di kalangan Bani Israel, yaqulu inna thalathatan min Bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Nabi cerita pada para sahabat, dulu di kalangan Bani Israel ada yang belang, botok, dan yang ketiga buta. Abras, aqra, a'ma. Dalam versi saya dia tulis belang, botak dan buta. Botak orang tahu botak, aqra. A'ma tahu buta. Abras dalam ni dia tulis belang. Cuba tengok versi-versi lain lagi. Apa terjemahan? 3 orang lelaki ni. Yes, penyakit sopak. Dalam kitab saya ni dia tulis belang. Abras, penyakit sopak. Aqra, botak. A'ma, buta. Sekejap, kita ambil abras sekejap. Sopak. Selain pada perkataan sopak, perkataan apa lagi? Kalau saya, dia tulis belang. Ada juga versi dia tulis sopak. Ada yang English version tak? Dia tulis apa ni? Okey, sopak. Tapi lebih masyhur penyakit sopak lah, abras ni. Sopak ni penyakit macam mana Spot, bukan spot. Sopak. Sopak ni penyakit yang macam mana? Penyakit apa sopak? Hidung. Dia macam go out tu ke? Uric acid tinggi, makan daging, makan kacang banyak, itu go out. Kalau sopak ni penyakit macam mana? Kak Junaida, Kak Hajah Rozia, penyakit kulit. Yalah. Go out tu gout ke? Gout. Itu go out. Gout. Uric acid tinggi. Gout. Gout. Go Go out. out. Yang sopak ni penyakit apa Sopak kulit. Penyakit kulit. Putih-putih, tompok putih, kulit luar biasa. Albino. Albino ni sopak. Kulit, kulak pada Dia kulit. tak sekata Ustaz. Kalau sakit sopak tu dia macam topok-topok, dia ikutlah. Kadang-kadang bahagian tu banyak, kadang-kadang bahagian tu sikit. Albino sama ke? Tak, albina keseluruhan Albino daripada bukan dalam jin.
Albino hanya pigment. Ah, There's pigment. sopak ni dia kulit lah, kulit sahaja. Dan kulit dia Vitiligo. bertapuk-tapuk. Ha? Vitiligo. Kurang pigment pada kulit. Vitiligo. Vitiligo is different. Vitiligo. Sebutan dia. Vitiligo. Ni kalau kita tengok yang English translation ni, you heard that there were three men among Bani Israel, one leper, one bald and one blind. Leper, L-E-P-E-R. Leper. One leper. Leper ni kalau dalam bahasa Terengganu, maksudnya leper. Kona leper. Oh, dapat new vocabulary pertanian. Leper ni kusta. Dr. Suzette. Leprosy. Kusta. Leprosy kusta. Dia bukan sopak. Sopak dengan kusta apa beza? Sopak dengan kusta apa beza? Abros. Kusta a kind of bacteria, mycobacterium. Sopak ni kalau dia tulis vitiligo tu related to pigment juga tu. Tapi bos kulit. Kulit lah, appearance dia tumpuk-tumpuk putih. In fact, Sopak dia tak berjangkit, Ustaz. Dia taruh gambar sekali. Kalau Google tu sebenarnya dia tak gambar sekali. Spot or white spot. White spot. Putih-putih, topok-topok. Kalau sopak, kalau kusta? Kusta dia penyakit-berjangkit. Penyakit-berjangkit. Kusta kalau dari segi kuman dia sama dengan TB, mycobacterium, lepre. That's different pathology tu. Dia muka bukan jadi putih, dia in fact boleh jadi lioning face, dia macam bukan harimau pada. Sebab tu dia orang kat kita kat Sungai Buloh tu, dulu asalnya kan tempat kusta tu. Dia orang akan rasa inferior, tak nak keluar. Yang hospital Sungai Buloh tu. Asal. Yang tempat jual bunga banyak. That kusta. Itu kusta. Itu kusta lain. Leper, dia serang saraf. Yang English ni dia punya terjemahan leper ni. There were 3 men among the Bani Israel, one leper, one bald and one blind. Tak, ya. Kalau yang versi-versi terjemahan sopak tapi ginilah. Gini. Untuk kita faham penyakit kulit. Kisah yang Nabi nak cerita ni adalah 3 orang lelaki di kalangan Bani Israel yang pertama dia penyakit kulit. Yang kedua botak, penyakit botak. Botak bukan penyakit lah, tapi rambut dia makan dibantal ke apa, rambut dia gugur. Dia botak. Dan yang ketiga blind. Dia lahir dalam keadaan buta. Leprosy. Sopak berpunca daripada musnahnya sel pigment atau warna pada kulit menyebabkan topok-topok putih. Leper penyakit kusta. Al-akmah. Dia ada satu lagi. Al-akmah pekak. Al-akmah wal abras wal aqra. Ini yang Nur Azah tulis tu betul. Yang Nur Azah tulis tu betul. Sopak berpunca daripada musnahnya sel pigmentasi. Betul? Atau warna pada kulit menyebabkan topok-topok putih. Leprosy. Kulit lah. Tapi gini. Sekarang kita balik pada hadis kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara metod, di antara cara Rasulullah mendidik para sahabat ialah dengan cara bercerita, bagi kisah. Ini one of the methodology macam mana Rasulullah nak fahamkan. Sekarang kita dalam bab muraqabatullah, CCTV Allah, pengawasan Allah. Hadis sebelum ni kita kata Allah cemburu. Jadi Allah cemburu kalau seseorang melakukan perkara yang Allah haramkan. Oleh kerana kita tahu Allah cemburu, kita berhati-hati. Sebagaimana kita tahu
pasangan kita cemburu, suami ataupun isteri, kita pun hati-hati. Jaga, tak buat perkara yang dicemburu. Okey, tak buat perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Sekarang, Imam Nawawi bawa hadis Rasulullah cerita kisah pula. Berkenaan dengan macam mana kaitan dengan muraqabatullah, CCTV Allah. Jadi, ceritanya berkenaan dengan 3 orang di kalangan Bani Israel. So, ini bukan berlaku pada zaman Nabi. Bukan kalangan sahabat. Tapi, once upon a time. Dulu. Rasulullah kata dulu, ada 3 orang di kalangan Bani Israel. Okey. Aradallahu an yabtaliyahum. Allah Ta'ala nak uji 3 orang ni. Yang pertama tadi ada penyakit kulit. Yang kedua ada penyakit botak. Rambut dia luruh sampai botak. Dan yang ketiga, buta. Allah nak uji 3 orang ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan malaikat kepada mereka. Fa'atal abras. Lalu malaikat mendatangi yang pertama yang ada penyakit kulit tadi. Either sopak ataupun kusta. Tapi yang penyakit kulit. Malaikat datang kepadanya. Lalu malaikat kata kepada yang ada masalah kulit tadi, Ayyu syai'in ahabbu ilaik? Malaikat tanya, apa perkara yang kamu paling suka? Yang paling kamu nak? Apa dia? Lalu jawab lelaki yang ada masalah kulit tadi, dia kata launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas. Bila ditanya pada yang masalah kulit tadi, apa yang paling kamu nak? Dia jawab, aku nak warna kulit yang cantik, aku nak kulit yang baik, dan aku nak supaya hilang daripadaku penyakit yang aku hidapi sekarang yang menyebabkan manusia pandang remeh, manusia pandang hina pada aku. Tadi apa sebut tadi? Inferior tadi. Dia bila Sungai Buloh tadi kan, dia rasa inferior, tak nak keluar. Jadi dia ni pun rasa inferior dengan penyakit kulit dia. Bila malaikat datang tanya, what is the best thing yang kamu nak? Dia kata, saya nak supaya penyakit saya sembuh. Kulit saya cantik, warna cantik, kulit cantik, dan hilang daripada saya penyakit saya ni. Famasahahu. Lalu malaikat sapu dia. Malaikat gosok dia. Sapu. Fadhahaba anhu qadaruhu wa u'tiya launan hasana. Lalu malaikat sapu badan dia, hilanglah daripada dirinya penyakit dia tu. Penyakit kulit. Tukar kulit dia comel. Moisturizing. Glowing. Alhamdulillah orang panggil sekarang ni. Flawless. Flawless. Dia habis perkataan dah tu. Apa beza glowing dengan flawless? Apa beza glowing? Saya lama dah, sejak daripada tahun 2014 saya duduk amal makan habatus sauda, olive oil. Ada orang cakap, Ustaz, glowing. Aku pun tak tahu apa glowing. Kita tahu kita makan habatus sauda dengan olive oil tu untuk kesihatan. Oh, glowing. Bersinar. Bersinar, tak tahulah. Flawless, kalau glowing bersinar. Kalau flawless apa? Flawless. Glowing bersinar. Flawless, oh nampak clear. Gebu tu mentol. Jadi lelaki tadi dia kata, inilah perkara yang aku nak. Aku nak halus mulus, aku nak flawless, aku nak glowing. Lalu malaikat sapu di badannya, bersapu di badannya, macam nampak dalam kulit tu see-through. Macam nampak dalam kulit see-through. Macam mana see-through? Jadi flawless berseri. Dan inilah yang berlaku. Ini bukan cerita dongeng, Ini cerita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan. Bila malaikat tanya lelaki yang abras tadi, yang ada masalah kulit, sama ada sopak ataupun kusta tadi, abras. Lalu lelaki ni kata, aku nak hilang penyakit aku ni, kulit aku jadi cantik, hilang pada aku apa yang orang hina aku. Bila malaikat sapu,
hilang penyakit. Hilang. Qala, lalu malaikat tanya lagi dia, yang dalam masalah kulit dia sembuh dah, comel dah, flawless, glowing. Malaikat tanya pula dia, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu suka? Kalau harta, mu nak harta apa? Lalu lelaki itu menjawab, al-ibil atau qala al-baqar, syakkar rawi fa u'tiya naqatan ushara faqala barakallahu laka fiha. Lalu dia sebut, ada riwayat kata dia kata bila ditanya nak apa harta yang paling kamu suka, ada riwayat sebut dia kata unta, ada riwayat sebut dia kata lembu, lalu diberikan kepadanya lembu, diberi padanya lembu yang bunting. Naqah usyara, lembu yang pregnant. Lembu sebut apa kalau manusia pregnant? Dia diberi unta. Naqah usyara, unta yang pregnant. Dia diberi unta. Unta yang bunting. Kalau manusia disebut pregnant, kalau haiwan sebut apa berbadan dua. Bunting. Yalah. In English, a pregnant camel. Sebut apa? Kalau putih sebut apa? Kalau manusia pregnant, kalau haiwan dia guna pregnant juga ke? Bagus. Sama je. Sama je pregnant juga. Sama je. Maknanya a pregnant camel. A pregnant cow. Lembu yang bunting. Unta yang bunting, dia guna pregnant Okey. Bagus juga, saya pun boleh belajar juga, tambah vocab. Tadi leper dah tadi. Leper maknanya sopak. Kusta tadi. Leper. Okey, lalu dahlah kulitnya dah sembuh, dah handsome. Ditanya pula oleh malaikat, harta apa yang kamu paling nak? Dia kata unta, ada riwayat kata lembu. Lalu dia diberi unta yang bunting. Oh, kaya dia. Bila unta bunting maknanya unta itu akan bersalin. Bersalin. Beranak. Unta itu akan beranak. Bersalin. Sopan Ustaz. Unta itu akan beranak dan membiak. Fa'atal aqra. Lalu malaikat tadi pula datang jumpa al-aqra. Bald. Disebut macam mana botak Bald. 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 The bald. Lalu malaikat pun datang bald. Bald ke bald? Tajwid tak betul ni, kena mana dating, kena betul tajwid ni. Bald. Bold. 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 Ada Ada qalqalah. kepala kat belakang. Ada qalqalah. Bold. Bold. Bolehlah tu Ustaz. InsyaAllah. Bolehlah. Kola-kola sugro. Qalqalah sughra. Bold. Lalu bold is awesome, you know. Cubalah ramaikan bold. Bold is awesome, handsome. Ramai orang sekarang ni appearance dia bold. Tajwid tadi. Ma'arik lis-sukun. Jadi bold is sexy. Ramai sekarang ni pengacara, artis, ahli sukan, dia appearance dia. Nak try agak rasa sekali. Kita biasa bawa masa lepas buat umrah je, masa tahallul. Ada satu kes tu, seorang perempuan, dia mengandung. Masa dia mengandung, dia nak sentuh kepala botak.
Dia nampak orang botak, dia nak gosok kepala. Masa mengandung tu. Dia punya mengidam dia. Nampak orang botak. Selain pada suami dia. Apa ni kepala? Ya Allah, ada juga deh. Hebat orang perempuan. Benda cerita petani ni ngarut kat ni. Okey. Jadi malaikat pun jumpa yang bald tadi, yang botak tu, malaikat pun pergi jumpa dia. Itu suami perlu cemburu. Pergi jumpa hak botak pula. Malaikat tanya soalan yang sama kepada yang pertama tadi. Ayyu syai'in ahabbu ilaik? Malaikat tanya. Apa perkara yang paling kamu suka? Apa perkara yang paling kamu suka? Oh, botak tu jawab apa? Sya'run hasan wa yadhhabu anni hadha alladhi qadarani an-nas. Aku paling nak rambut yang handsome. Aku nak rambut yang lebat, rambut yang handsome. Dan selama ni orang hina aku. Sebab aku botak licin, tak keluar-keluar rambut. Jadi aku nak ada rambut yang handsome. Aku nak hilang lah. Mana aku nak keluar rambut. Famasahahu fadhahaba anhu u'tiya sya'ran hasanan. Lalu malaikat pun gosok kepala dia, hak botak tu. Malaikat gosok, lalu tumbuh rambut yang handsome. Keluar rambut. Lalu malaikat tanya soalan kedua. Sama dengan yang masalah kulit tadi. Malaikat kata, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu suka? Harta apa pada? Lalu lelaki tadi jawab, al-baqar, lembu. Fa'u'tiya baqaratan hamila. Lalu diberikan kepadanya lembu yang bunting. Sebagaimana yang pertama tadi diberi unta yang bunting. Malaikat beri lembu yang bunting pula. Ustaz, sebab apa dia orang tak minta kereta mahal ke, rumah ke? Ya. Kak Mariam tanya, mesti jawab Lamborghini. Kenapa dia tak? Sebab zaman tu orang ada unta, ada lembu, itu kekayaan yang diingini. Jadi itulah yang dia jawab. Lalu dia kata, aku nak lembu, dia beri lembu yang bunting. Lalu waqala barakallahu laka fiha. Lalu dikata malaikat doa padanya, moga-moga Allah berkati kamu padanya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang kita kata yang pertama tadi ada masalah kulit. Yang kedua ada masalah kepala botak, tak ada rambut. Yang ketiga apa? Buta. Yang ketiga Buta. Blind. Yang ketiga yang buta. Malaikat datang jumpa yang buta. Lalu malaikat tanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa perkara yang paling kamu suka? Dia jawab, an yaruddallahu ilayya basari fa ubsirun nasa. Aku paling suka kalau Allah Ta'ala bagi aku celek mataku, lalu aku dapat melihat manusia dan alam sekeliling ini. Ya Allah, ya Allah. A'ma, seorang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Saya baru-baru ni saya pernah sebut hari itu. Saya ada program forum dengan seorang cikgu yang cemerlang ngajar sekolah. Pada usia dia umur 35, dapat naik tawaran naik pangkat jadi penolong kanan. Satu hari dia jaga tidur, mata dia rasa kelabu. Nampak putih je. Hari kedua lagi teruk, macam tak nampak, dah putih je, bukan hitam putih. Dia pergi hospital, doktor kata ada jangkitan kuman, mata kamu rosak. Dalam masa 2 hari, tak nampak dah mata dia. Peristiwa ini berlaku pada tahun 2012 sehingga sekarang. Buta dia. Masa berlaku tu umur dia 35. Bayangkan seorang yang 35 tahun, cikgu yang begitu aktif, dapat anugerah cikgu cemerlang, 35 tahun. Nampak belaka, tiba-tiba tak nampak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Kalau seorang yang dilahirkan dalam keadaan buta, itu lain cerita. Dia dari kecil memang dia buta. Tapi orang yang 35 tahun hidup nampak. Ya Allah, besarnya dugaan yang dilaluinya, ya Allah. Kalau kita rasa hari ni kita berat ujian masing-masing dengan ujian, ada orang lain yang lagi berat ujian. Allahu Akbar. Sampai sekarang, alhamdulillah dia kuat semangat. Tetap ngajar di sekolah sekarang. Jadi bagi orang yang tak nampak, itulah yang paling dia nak. Nampak mata. Lalu malaikat pun sapu matanya. Dengan izin Allah, celik balik mata lelaki tadi. Celik mata lelaki tadi dan dia dapat melihat. Allahu Akbar. Lalu pada ketika itu, ditanya kepadanya, apa harta yang paling kamu nak, yang paling kamu suka? Lalu dia berkata, al-ghanam, kambing. Fa'u'tiya syatan walidan fa'antaja hadani wa wallada hadani. Lalu bila dia kata yang paling dia suka kambing, lalu diberikan pada dia kambing yang bunting. Lalu kambing beranak, unta beranak, lembu beranak. Fakana lihadza wadim minal ibil. Sehingga membiak. Yang pertama tadi membiak untanya. Sehingga satu lembah penuh unta dia seorang. Satu kawasan lagi penuh dengan lembu. Seorang je tokek, botok tadi. Baud. Yang ketiga, satu lembah lagi penuh dengan kambing. Orang Kedah sebut kambin. Ada tak orang Kedah dalam ni orang aluk ustaz? Ada tak? Ada tak orang aluk ustaz betul ni? Kambin. Kenapa orang Kedah sebut kambin? Ada tak yang sedang menonton sama kita betul ni orang aluk ustaz ke, langgak ke? Ada tak? Orang langgak, orang aluk ustaz, dia sebut kambin. Siapa tahu sebab apa Kedah sebut kambin? Kerana G-nya sampai ke Terengganu, kambing. Terengganu. Dah. Siapa tu Junaidah? Kak Junaidah Mama Akhi, Terengganu pun kambing ke Ustaz? Dah. Terengganu kita orang sebut goats. Goats. Yang ada bulu banyak tu sheep. Okey, jadi penuh dengan satu lembah kawasan ni penuh dengan unta yang tokek yang masalah kulit tadi. Satu lembah ni penuh dengan lembu tokek dia yang botak tu. Satu lembah penuh dengan kambing tokek dia yang buta itu. Okey. Allahu Akbar. Ini Rasulullah nak cerita. Ujian Allah. Kita ni kadang-kadang dalam hidup, dulu kita pernah susah. Dulu zaman sekolah dulu Ustaz, mak saya hantar saya pergi sekolah naik basikal je Ustaz. Dulu saya gini-gini. Mungkin masing-masing yang bersama petani ada sejarah masing-masing. Dulu saya orang susah Ustaz. Tapi sekarang Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Ni ujian akan datang. Ujian akan mendatang. Lalu, summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Lalu sekarang ni ujian. Dah diuji dengan kaya, dah diuji hilang penyakit, lalu malaikat yang sama datang kepada yang pertama dalam rupa seperti keadaan dirinya dulu. Yang pertama tu masalah kulit tadi, masalah sopak tadi, ada topok-topok badan di kulit wajah dia. Lalu bila dia dah kaya, ada unta banyak, malaikat yang sama datang jumpa dia. Muncul sebagai seorang lelaki yang ada masalah sopak. Malaikat seperti keadaan si kaya ini dulu. Lalu malaikat datang nak minta sebagai lelaki yang ada masalah sopak kusta tadi. Lalu malaikat kata, rajulun miskin qad inqata'at biyal hibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billah thumma bik as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Malaikat
dalam rupa lelaki yang sopak, miskin, datang jumpa si kaya ni, tuan. Saya orang miskin, terputus bekalan dalam perjalanan saya ni, tuan. Saya ni tak ada harapan lain melainkan saya berharap dengan Allah, kemudian saya berharap dengan Tuan. Saya meminta dengan Tuan dengan nama Tuhan yang berikan kepada Tuan warna kulit dan yang indah ini. Saya minta dengan nama Tuhan yang memberikan Tuan kulit yang handsome ini. Dan saya nak minta dengan nama Tuhan yang memberikan harta yang banyak kepada Tuan ini. Saya nak minta unta seekor je, Tuan. Saya nak minta, Tuan. Dengan nama Tuhan yang memberikan Tuan warna kulit dan harta yang banyak ini, dengan nama Tuhan itu, saya nak minta unta seekor, Tuan. Untuk saya teruskan perjalanan pemusafiran saya. Apa jawab lelaki tadi? Al-huququ kathirah. Dia beri alasan. Dia kata, saya ada kos. Al-huququ kathirah maknanya ada banyak hak-hak. Dengan maksud dia nak bagi tahu saya ada overhead. Saya nak bayar gaji staff, saya nak bayar sewa ladang, saya nak beli rumput untuk unta, saya nak beli obat. Al-huququ kathirah. Maknanya dia beri alasan, ada banyak hak yang mesti saya tunaikan. Saya tak tolong awak. Gitu bahasa. Dia beri alasan. Lalu malaikat tadi, malaikat yang berupa lelaki yang ada masalah kulit macam dia dulu. Malaikat kata, ka'anni a'rifuk. Alam takun abras yaqzurukan nas faqiran fa'ataka Allah. Malaikat kata, aku rasa aku macam kenal lah kamu ni. Malaikat yang dalam rupa lelaki yang ada masalah kulit yang miskin. Si miskin ni lah, malaikat ni kata kepada dia, aku macam kenal lah kau. Bukan dulu kau ni ada masalah abras, masalah kulit dulu. Leper tadi. Masalah sopak, masalah kusta. Dulu bukan kau ada masalah ni. Lalu Allah bagi kau sembuh. Lepas tu Allah bagi harta pada kau. Kau kan? Malaikat buat tanya gitu. Lalu lelaki ni jawab, innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Mana ada. Saya ni harta pusaka saya ni. Daripada tok nenek saya orang kaya dulu, saya warisi unta yang banyak, harta yang banyak ni. Mana ada. Kamu jangan reka ceritalah. Lalu malaikat ataupun lelaki yang sopok yang miskin tadi kata apa? In kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Malaikat dia kata, kalau kamu bohong, nescaya nanti Allah akan kembalikan kamu pada keadaan asal kamu. Lalu malaikat tadi pergi jumpa hak botak pula, yang handsome tu. Botak. Bald. Pergi jumpa hak botak. Lalu malaikat datang jumpa si botak yang dah tak botak tu. Tapi malaikat datang berupa seorang lelaki yang botak. Faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alaihi mithla ma radda hadha. Malaikat cakap ayat yang sama. Saya ni orang susah, saya ni musafir, terputus bekalan, saya nak minta lembu seekor boleh tak? Untuk saya teruskan perjalanan saya, ada belanja saya. Lepas tu bila malaikat cakap gitu, jawapan lelaki yang dulunya botak sekarang dah handsome kaya tu jawab jawapan sama dengan yang pertama tadi. Al-huququ kathirah. Saya ada banyak urusan. Saya tak boleh nak bagi kat awak. Saya nak tolong. Saya nak bayar gaji pekerja lagi. Lembu saya ni perlu penjagaan. Nak bayar tu, bayar ni. My expenses, my overhead dah tinggi. Jadi saya tak boleh bagilah kat awak jawapan yang sama sebagaimana yang pertama tadi. Mereka kata, saya macam kenal lah awak. Macam pernah lihat. Tapi di mana ya? Saya rasa macam pernah lihat awak ni. Awak ni dulu botak kan? Miskin. Orang hina awak kan? Bukan gini awak? Tak. Saya mana ada. Botak saya memang gini. Dah harta kekayaan saya ni saya mewarisi daripada tok nenek saya dulu. Jangan buat cerita lah. Jawapannya sama dengan lelaki yang pertama tadi. Lalu malaikat kata, kalau kamu bohong, nescaya Allah
akan kembalikan kamu pada keadaan asal kamu. Ni kalau kamu bohong. Lalu malaikat pergi kepada yang ketiga, wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Lalu malaikat pergi jumpa yang ketiga yang dulu buta sekarang dah celek kaya. Malaikat dah jadi seorang lelaki yang buta. Lalu jumpa dia. Malaikat kata, saya ni buta, saya ada masalah kewangan, terputus bekalan. Jadi boleh tak Tuhan tolong saya? Saya tidak, sekarang ni harapan saya hanyalah dengan Allah. Kemudian saya berharap pada Tuhan je. Saya nak minta dengan nama Tuhan yang pernah mengembalikan penglihatan kamu. Saya nak minta dengan nama Tuhan yang beri harta kekayaan pada kamu hari ini. Kamu tolonglah saya sikit, kata malaikat. Lalu apa jawab? Apa jawab lelaki itu? Lelaki itu kata, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta fa wallahi ma ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jal. Lelaki ini kata, dulu aku buta macam kamulah juga. Allah telah kembalikan penglihatanku. Lepas tu Allah beri rezeki kepadaku yang begitu banyak. Hari ni kamu nak apa saja kamu boleh ambil. Ambil yang kamu nak, tinggal yang kamu tak nak. Aku tak kisah. Ini semua dari Allah. Aku beri kepadamu kerana Allah. Ambillah. Kamu nak apa pun, ya Allah. Lalu jawab malaikat tadi, amsik malaka fa innama btulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita an sahibaika, muttafaqun alaih. Malaikat kata, okey, tak apa, saya bukan nak sangat harta awak, ambillah harta awak, simpanlah. Sebenarnya Allah Ta'ala nak uji awak semua ni, 3 orang ni. Allah Ta'ala redha pada kamu, si buta yang dah celek kaya dan bersyukur. Allah redha pada kamu. Dan Allah telah murka pada 2 orang kawan kamu lagi tu. Allah murka kepada mereka. Mereka susah, Allah Ta'ala beri kemudahan, beri harta, beri rezeki. Mereka sombong. Mereka tidak bersyukur. Mereka lupa Allah. Mereka tidak sudi nak tolong orang yang pernah, orang yang susah. Bagaimana mereka pernah lalui dulu. Ya Allah. Pernah jumpa tak orang macam ni? Ini kaitan Imam Nawawi letak hadis ini dalam bab muraqabatullah supaya kita sentiasa muraqabah. Sentiasa ada pengawasan Allah. Kita duduk balik renung yang petang ni bersama saya. Ramai di kalangan kita, orang ni kerja ni, orang ni bisnes ni. Dulu dia pernah susah. Dulu dia pernah hidup susah. Sekarang Allah Ta'ala bagi rezeki yang berganda-ganda. Orang lalui COVID, orang kena buang kerja, orang kena tutup bisnes. Tapi ada di kalangan kita yang bisnesnya growing, lagi bertambah musim COVID. Memang ada bidang, ada for every problem, ada peluang, opportunity. Setiap masalah yang berlaku, setiap musibah yang berlaku akan ada peluang-peluang baru. Orang pandai ambil peluang, alhamdulillah. Banjir, water jet laku, tolak air laku, perabot laku. Orang yang pandai ambil manfaat, pandailah. Tak salah. Jangan tipu, jangan khianat orang dah lah. Kan? Datang COVID, industri yang meningkat naik, health. Jual emas, jual obat, jual PPE, naik lah. Kan? Tak ada masalah. Tapi kaedahnya bagi setiap masalah, akan ada peluang-peluang baru. Okey, jadi ada di kalangan kita pernah susah, Allah Ta'ala bagi rezeki. Kita ingat zaman kita susah dulu. Allahu Akbar. Tolonglah. Kita tolong. Kalau kita ni orang, Allah Ustaz, saya awal-awal kahwin dulu susah Ustaz. Susah. Tapi Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Alhamdulillah. Kita tengok orang muda baru kahwin sekarang. Tolong mereka. Kongsi rezeki dengan mereka. Beri nasihat pada mereka. Dan jangan lupa diri kita ni. 2 orang yang ada masalah kulit, yang botak kepala tu, bila sembuh masalah kulit, rambut tumbuh, harta banyak, mereka sombong, mereka tak mengaku zaman susah dulu, lalu kedua-duanya Allah Ta'ala murka, dan dengan kuasa Allah, mereka ni kembali kepada keadaan asal mereka. Na'udzubillah.
Kembali pada keadaan asal. Hak tu penyakit kulit balik. Hak tu luruh balik rambut. Toing. Botok balik dah demo. Ini botok. Baru nak isah. Orang panggil botok balik dah. Botok. Sebab apa? Ketika Allah beri rezeki, dia tidak bersyukur. Dia lupa Allah. Dia hina pula orang susah. Ya Allah. Jangan kita jadi. Ini muraqabatullah. Observation. CCTV Allah. Betul, dia jadi lupa diri. Bila diberi kemudahan, kesenangan. Allahu Akbar. Banyak nikmat yang kita dapat hari ini. Cuma ada orang dia fokus kepada masalah. Dia fokus pada penyakit, dia fokus pada masalah. Sedangkan nikmat begitu banyak nikmat-nikmat lain yang Allah Ta'ala beri pada dia. Jadilah kita orang yang fokus kepada nikmat-nikmat Allah. Lebih kita fokus daripada fokus pada masalah, pada musibah. Bila kita fokus pada nikmat-nikmat yang banyak ini, akan menyebabkan kita jadi orang yang bersyukur. Laki yang buta dulu, sekarang dah jelek, kambing banyak, harta banyak, dia jumpa orang susah, dia kongsi rezeki dia. Kita hari ni buatlah gitu. Biarlah kita duduk baca kitab Riyadhus Salihin ini, bukan baca saja. Apa yang aku boleh bantu, tengok orang keliling, ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang ada masalah, bantu mereka. Ya Allah. Tapi saya yakinlah, kalau dalam grup kita petang ini, alhamdulillah, banyak membantu masyarakat. Kita, biarlah ilmu kita ni kita praktik. Banyak membantu. Alhamdulillah, bersyukur. Dulu kita susah, sekarang kita senang. Allah. Apa tiap-tiap minggu orang urus dia kata, Ustaz, peserta kelas bain duit, letak tulis nama Ustaz, dia tulis nama Ustaz, hadiah pada Ustaz. Ya Allah, saya kadang-kadang rasa malu, segan. Segan-segan pun terimalah juga. Doakanlah pada yang beri itu. Tapi nak menunjukkan bahawa yang bersama kita ini memang suka untuk membantu, untuk berkongsi rezeki. Dan jangan lupa, yang bagi kat saya tu, saya ucap terima kasih, barakallahu fikum. Jangan lupa, kongsilah juga rezeki dengan adik-beradik kita, dengan ahli keluarga kita, pok saudara kita, sepupu kita, mak saudara kita, kongsi. Sekarang ni mudah je. Order online, bagi alamat dia. Ambil alamat kakak, kita order kambing perak atau rumah kakak. Ataupun kalau ada kawan kita buat bisnes. Kawan kita buat bisnes, nasi arak, nasi ayam. Kita tolong kawan kita order dengan dia. Hantar alamat rumah makcik kita. Ya Allah, ya Allah. Pahala berganda tu. Sekali lagi. Kawan kita buat bisnes. Jual kek, jual tak. Cheese tart, cheese tart, blueberry. Kawan kita berniaga. Kita tolong kawan kita, kita order. Janganlah minta diskaun. Dah order tu nak tolong ni, nak tolong minta diskaun pula. Tak payah minta diskaun lah. Kita order dengan kawan kita, bagi alamat rumah kakak kita. Ya Allah, sini pahala, sini pahala. Moga-moga Allah Ta'ala tambah rezeki kita. Ikutlah orang ni berniaga. Okey, ada kawan kita berniaga jual tudung. Tudung apa itu? Dulu glamour tudung bawal. Sekarang tudung siakak. Dulu bawal, sekarang siakak. Kita order, hantar ke kakak kita. Jadi ini cara kita syukuri nikmat rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kita dengan kita berkongsi. Botak ni, bukan botak. Botak dengan sopak, dia tak syukur. Dia sombong, lupa diri. Allah Ta'ala tarik balik. Allah nak tarik balik anytime. You ada 2-3 juta dalam akaun pun, Allah Ta'ala nak tarik balik. Satu nerve je atas leher ni. Tweet. Tak boleh gerak dah kita. Slip disk sikit je. Slip disk dia, slip sikit je. Tak boleh nak duduk dah, terlentang je. Jadi, Allah Ta'ala nak tarik balik anytime. Dan Allah Ta'ala tarik daripada dua ni. Daripada si masalah kulit dan yang botak. Adapun yang buta, dia bersyukur, dia kongsi rezekinya, Allah Ta'ala kekalkan rezeki. Allah Ta'ala tambah lagi rezeki padanya. Allahu Akbar. Hadis yang ke-7, kita baca satu lagi.
an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dari Abu Ya'la iaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, orang yang cerdik ialah orang yang bermuhasabah dirinya. Al-kayyisu man dana nafsahu. Man dana nafsahu. Orang yang cerdik ialah orang yang bermuhasabah dirinya. Ada tak perkataan lain? Cuba tulis sikit kat ruangan chat tu. Dalam buku saya ni, dia kata orang yang cerdik ialah orang yang bermuhasabah dirinya dan suka beramal sebagai bekal mati. Muhasabah diri. Saya rasa macam perkataan lain je. Ada tak menundukkan nafsu? Menundukkan jiwa? Ya. Kak Rahayu. Betul Kak Rahayu. Dia bahasa Arab, Al-Kayyis. Orang yang cerdik. Mendana. Seseorang yang dana. Menundukkan nafsunya. Jiwanya. Kalau sini dia kata orang yang cerdik ialah orang yang bermuhasabah dirinya. Ada tak terjemahan lain? Ada yang English translation. Siapa tadi? Ros Aniza. Menundukkan jiwanya. Bukan sedar diri. Menundukkan jiwa dengan maksud menundukkan nafsunya. Bekerja untuk bekal setelah mati itu betul. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk selepas mati. Tapi mendana nafsahu, makna menundukkan jiwa, lebih tepat lagi menundukkan kehendak nafsunya. Kalau ada yang English translation tolong share. Jadi kesimpulannya ialah orang yang cerdik ialah orang yang menundukkan tuntunan nafsunya. Orang yang hawa nafsu dia berjaya tundukkan kehendak nafsunya. A wise man is the one who calls himself to account and refrains from doing evil deeds and does not noble deeds to benefit him after death. Call himself to account and call himself to account. Benda and refrains from doing evil deeds and does noble deed to benefit. Itu amila lima ba'dal maut, amalan untuk selepas mati. Tapi a wise man call himself to account. Dia gini, tak apalah. Bukan cerita being humble. Tazkiyatun nafsiyah kan Ustaz. Dia ni maksud dia orang cerdik. Al-kayyid, saya terjemah word by word. Al-kayyis, orang cerdik. Man ialah siapa? Dana ni menghina, menundukkan, merendahkan nafsahu. Nafsu dia, kehendak nafsu, dia berjaya tundukkan. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk selepas kematiannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia beramal untuk selepas kematiannya. Mengawal nafsu dan beramal saleh. Wal ajizu, dan orang yang wal ajiz, sedangkan orang yang rendah ajiz, terjemah buku saya memperhitungkan keadaan dirinya. Commentary. This hadith highlight the importance of the accountability of oneself. Accountability. Dia terjemah sini muhasabah ni. Accountability, memperhitung. Tapi mere desire which are not coupled with practical efforts. Bukan humble. Mandana nafsahu. Al-kayyis mandana nafsahu. Seorang yang menundukkan nafsu dia. Menghinakan diri. Itu humble kalau menghinakan diri. Dana nafsahu. Man dana nafsahu.
Sebenarnya dia memberi makna seorang yang menundukkan nafsu dia. Sabdu. Sabdu mungkin betul, dia menundukkan. Sabdu tu inna art of war, sabdu. Ma'na dana nafsahu. Okey, tak ada. Sazaha al-kayyis man dana nafsahu wa ba'wa. La ilaha illallah. Okey, syarh hadis. Sejak saya tengok purification of the soul, tu tazkiyatun nafs. Al-kayyis man dana nafsahu ay man hasabaha wa nadhara ma fa'ala min al-ma'murat wa madha taraka min al-muhinat hal qama bima amara bihi wa hal taraka ma nuhiya anhu fa idza ru'ya min nafsihi tafritan min al-wajib استدركه إذا أمكن استدراكه وقام به أو بدله وإذا رأى من نفسه انتهاكا لمحرم أقلع عنه وندب وتاب واستغفر. Betul lah accountability tadi. Accountability dia merangkumi semua ni. Merangkumi semua. Al-Kayyis, orang cerdik, ialah seorang yang mengawal nafsu dia dan dia sentiasa mengecek apa yang dia buat, mengecek. You know mengecek? Mengcek. Dia mengcek, dia memeriksa, meneliti. Itu accountability tadi. Dia bermuhasabah dengan apa yang dia buat ni, dia kawal nafsu dia. Dia tundukkan kehendak nafsu dia. Ya, itu orang cerdik. Memuhasabah diri ialah orang yang accountability, dia jaga every single thing. Setiap langkah, setiap perbuatan dia fikir dosa pahala. Dan dia beramal untuk selepas kematian. Ini orang cerdik. Kalau orang yang dapat 9A, dapat straight A, self check betul. Kalau orang dapat straight A, convocation dia punya CGPA 4.25. 4.25. Markah dia 100 lebih. 4.2 kan? CGPA dia ni. Tapi tengok-tengok je ni tak semayang. Tengok-tengok tak tutup aurat. Maknanya dia bukan orang cerdik lagi. Dia bukan orang cerdik. Kerja hebat, gaji berbelas ribu, tapi rasuah. Tidak jujur dengan kerja, dia bukan orang cerdik. Sebab Nabi kata orang cerdik, orang yang very accountability, orang yang nafsu dia ni dia kawal sungguh-sungguh, dia cek halal haram dan amalan dia untuk preparation selepas kematian. Calculate yourself, your deeds before you will be judged by Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dia sangat-sangat jaga. Ini orang yang cerdik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bodoh, orang yang lemah ialah orang yang selalu ikut hawa nafsunya dan dia sentiasa berangan-angan Allah nak beri syurga, Allah nak beri itu ini, dia tu kuat ikut nafsu, kehendak nafsu, tapi banyak angan-angan nak dapat pertolongan Allah, nak dapat keredaan Allah, nak dapat syurga, tapi dia tu sentiasa mengikut kehendak nafsu dia. Yang pertama tadi mengawal nafsu dia, menundukkan kehendak nafsu, accountability dalam setiap perbuatan nafsu dia, dia kawal. Orang bodoh, dia ikut kehendak nafsu. Nafsu kata tidur, tak payah. Bangun sembahyang subuh, dia tidur. Nafsu kata cari duit lebih, rasuah lah, cara mudah, dia buat. Nafsu kata tak payahlah ikut kuliah online ni, baik tengok drama Korea. Ikut nafsu. Dia pun berharap dengan Allah, harap itu ini dengan Allah. Ini orang yang lemah, orang yang bodoh. InsyaAllah kita sambung kuliah akan datang, hadis yang ke-8. Moga-moga Allah Ta'ala pemudahkan insyaAllah. Alhamdulillah. Moga-moga ada manfaat pertemuan kita pada petang ni. InsyaAllah. Saya rasa saya nak ambil kesempatan sikit lah. Sebab ramai banyak tempat saya duduk pergi ceramah, kuliah, pejabat kerajaan, korporat dan sebagainya. Saya share
Tapi dalam kuliah kita ni saya tak share. Saya rasa saya nak ambil masa seminit. Alhamdulillah saya daripada tahun 2014 sehingga sekarang saya banyak duk pergi ceramah mana-mana, saya duk kongsi, ajak masyarakat amalkan makanan-makanan sunnah. Dan alhamdulillah saya dapat feedback yang sangat baik. Kalau sekarang ni musim Covid ni, musim selepas Covid ni saya duduk buat ni, saya nak share sikit lah pada semua yang ada. Kalau ada yang rasa berminat nak amal ni habatus sauda, ni olive oil. Yang ni session kita buat khusus untuk anak-anak. Kita campur habatus sauda, kurma, madu, delima, session je. Senang anak-anak nak pergi kindergarten, nak pergi sekolah, buka, makan. Kuatkan immune system musim sekarang ni. Alhamdulillah ramai yang duduk amalkan. Sebab tu saya rasa kat sini saya tak share. Nak ambil peluang lah, beritahu sikit. Dan yang ada masalah sakit-sakit lutut, sakit-sakit pinggang, alhamdulillah banyak yang share. Sebab asalnya saya ada masalah resdung, teruk. Bila saya amal ni habatus sauda dengan zaitun ni, dia jadi berhinguh, berkahak, bersih. Rupanya dia buang sinus. Dan alhamdulillah yang duduk makan pun banyaklah share, Ustaz. Resdung saya dah kurang, migraine isteri saya dah okey. Dan yang banyak sangat kebelakangan ni yang sakit-sakit lutut, sakit pinggang tu. Ini ikhtiar kita, habatus sauda, zaitun. Dan yang banyak juga yang anak-anak perempuan dia yang bila ada masalah, bila period tu, ada masalah sesungut tu. Yang ada masalah sesungut. Ustaz, memang anak saya lepas duduk amal habatus sauda, zaitun beli dengan Ustaz, sekarang dah tak ada sesungut dah. Bila dia orang uzur, period, okey dah. Tak ada sesungut dah sekarang. Ya, alhamdulillah. Moga-moga ada. Kalau ada yang berminat, rasa nak cuba amal habatus sauda ke, zaitun ke, ni boleh WhatsApp ke nombor telefon ni, ataupun pergi ke website saya ni. Ni maklumat detail. Sebab saya rasa saya duduk share di banyak tempat, masjid, surau, tempat lain. Dalam grup ni saya pun nak bagi tahulah. Kalau ada yang rasa nak amalkan, terutamanya yang ni, yang untuk session ni. Habatus sauda, Brainy Kids. Ni untuk anak-anak kita. Nak pergi sekolah, makan ni dulu. Dan ramai dah yang share, Ustaz, hingu-hingu pagi bersih tu Allah bagi okey. Alhamdulillah. Yang ada masalah ulcer. Jadi sekadar ini dululah daripada saya. Kalau ada yang berminat, boleh pergi ke website ni. Ada maklumat detail. Ini ikhtiar kita. Ni www.unitbyusn.com. Ada ni maklumat detail kat sini. InsyaAllah. Nak order untuk cucu. Kalau untuk cucu, order ni. Habatus sauda, Brainy Kids. Yang ni saya campur. Habatus sauda, madu, kurma, delima. Jadi dia rasa sedap. Anak-anak kita, cucu kita buka je session, dia makan. Dia rasa sedap insya-Allah. Tapi jangan bagi banyak sangat, nanti overdose pula. Sebab musim sekarang kita perlu ikhtiar. Saya selalu sebut kait dengan COVID ini ada 4 ikhtiar. Yang pertama, ikhtiar dengan vaksin. Yang kedua, ikhtiar dengan patuhi SOP. Yang ketiga, ikhtiar dengan carilah suplemen-suplemen untuk kuatkan diri kita. Terutamanya nenek-nenek dan atuk-atuk. Dan yang keempat, ikhtiar kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri sebelum pergi vaksin, sebelum pergi booster, ambil dos lebih sikitlah untuk kuatkan. InsyaAllah ikhtiar kita. Kalau ada di kalangan jemaah kita di sini yang rasa berminat, ni ada nombor telefon, kita ada staf kita yang uruskan, ataupun nak senang ini ada website. Boleh beli direct dari sini pun tak apa. Yang penting ini ikhtiar. Ikhtiar saya dan ikhtiar kita semua insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jumpa dalam kuliah akan datang. Terima kasih pada semua yang sentiasa istiqamah ramai dalam kelas kita ni. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Saya rasa sekadar itulah untuk petang ni. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat suara. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ni ada link yang diberikan di ruangan chat ni. Klik je link ni.
Di ruangan chat ni, admin RH Qiraat Center ada bagi link. Kalau yang sakit-sakit lutut, sakit-sakit pinggang tu saya syorkan sangat ikhtiarlah dengan ni. Habatus Sauda dengan olive oil ni jadi amalan kita. Nak semayang pun insya-Allah, nak duduk dapur pun, moga-moga itulah niat kita insya-Allah. Dah, Pak? Pak? Ya. Pa. Abidah. Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Accountability. Leper. So, okey dulu. Saya minta diri dulu semua. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz. warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Minta maaf semua. Terima kasih semua.